Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Ini ialah pembentangan tentang konsep kajian tindakan dan format penulisan kertas cadangan kajian tindakan. Okey. Sebelum tu kita tengok dulu ciri-ciri kajian tindakan ialah melibatkan proses merefleks, merancang, bertindak, melaksana dan memerhati. Okey. Lepas tu berbentuk inquiry, refleksi ke diri. Kemudian melibatkan pengkaji secara langsung dalam konteks tugas harian, proses memahami amalan dan situasi kerja dan mempraktikkan teori atau model, memperkenalkan intervensi berterusan libat secara individu atau kumpulan. Okey. Okey, kajian tindakan ialah satu kajian yang berbentuk refleksi kendiri yang dijalankan oleh peserta, yakni pendidik atau guru sebagai penyelidik dalam situasi proses pengajaran dan pembelajaran sendiri. Dengan kata lain, kita merefleksi sendiri proses PDPC yang telah kita lakukan atau proses amalan pendidikan yang telah kita jalankan. Okey, tujuan kajian tindakan ini ialah menambah baik amalan pengurusan, memperkukuh pengurusan dan kawalan, meningkatkan keberkesanan pentadbiran, menambah baik kaedah PDPC, menghasilkan prosedur penilaian yang berkesan, meningkatkan profesionalisme perguruan dan memperbaiki keadaan tempat kerja. Kita tengok prosedur penulisan kertas cadangan kajian tindakan ni. Okey, kertas cadangan ni dia ada secara dasarnya ada 5 lah. Kalau 5.0 tu ada 5.1, 5.2, 5.3. Kita tengoklah. Okey, nombor 1.0 1.0. Refleksi pengalaman yang lalu. 2.0, fokus kajian isu keprihatinan. 3.0, objektif kajian. 4.0, kumpulan sasaran. Dan 5.0, pelaksanaan kajian. Okey. Okey, kalau tengok ni dia ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6, 7 nanti tunjuk 0.1 ni adalah format, dia tunjuk format kajian tindakan. 2, refleksi PDPC. 3, kajian fokus kajian. 4, objektif kajian. 5, kumpulan sasaran. 6, pelaksanaan kajian. 7, kos dan senarai bahan. 8, jadual pelaksanaan. Okey, format format penulisan muka hadapan. Okey. Kita boleh tengok format ni, nama sekolah. Dia ada nombor sekolah nama sekolah yang lengkap. Lepas tu nama penuh penyelidik, kalau kumpulan letaklah nama rakan-rakan lain. Tu tajuk, tidak melebihi 15 patah perkataan. Betul skop kajian sama ada PDPC, pentadbiran, HAM atau co-curriculum. Okey, untuk tajuk dia tidak terlalu umum, tidak terlalu spesifik, tidak menyentuh isu-isu sensitif ataupun tajuk kajian. Ya, tidak melebihi 15 patah perkataan. Contohlah contoh mata pelajaran kimia contoh meningkatkan kemahiran mengira bilangan mol menggunakan kad bilangan mol bagi murid kelas tingkatan 4 adil. Itu untuk subjek kimia. Contoh kalau subjek saya mata pelajaran berdaulat elektrik satu fasa, meningkatkan kemahiran pemasangan penghidup waktu satu fasa, penghidup talian terus bagi kelas tingkatan 5 PBMA. Contohlah ya. Okay, ini ialah penempatan tajuk yang diberilah dia punya detail dia lah. Contoh pun dia ada bagi penempatan tajuk kajian.
Tajuk kajian tidakkan menggambarkan hala tuju sesuatu penyelidikan daripada aspek objektif dan metodologi. Tajuk perlu ringkas dan padat, ringkas bermaksud mudah dibaca dan difahami, keperluan kajian secara umum ataupun secara umum serta penggunaan bahasa yang tidak meleret-leret. Padat pula bermaksud berupaya memuatkan maklumat yang pelbagai dalam satu ruang yang terhad. Ini dia punya ni lah. Dia punya contoh. Ya. Contoh dia kata sini ya, kat sini meningkatkan pemahaman tentang proses fotosintesis melalui teknik gam gelih dalam kalangan murid tahun 5 Cempaka di Sekolah Kebangsaan Seri Limau. Dia ada kata tugas, ada kemahiran, ya, ada tools, ada sasaran, ada lokasi. Ni kena ada lah ni. 1, 2, 3, 4, 5. Untuk penempatan tajuk. Okey, 1.0 ni refleksi pengajaran yang lalu. Senang cikgu kan kalau tajuk-tajuk ni tak payah fikir, tak payah pilih yang susah-susah nak mengubah dunia, tak perlu. Ambil je yang mudah-mudah Saya pernah diberi contoh masalah dia ialah budak-budak tak reti beza huruf B dan D. Tu je, simple je. Tak payah cikgu nak menukar dunia ni menjadi lebih baik kan. Itu bukan tugas kita. Kita boleh lebih spesifik je. Spesifik lagi bagus. Itu dia punya petua katanya Okey, refleksi menghuraikan pengalaman PDPC yang berkaitan dengan fokus kajian, membincang secara mendalam andaian, nilai dan kepercayaan terhadap PDP dalam refleksi pengalaman ya. Lepas tu membincangkan secara terperinci tu kata khusus tu jurang antara nilai kepercayaan yang dipegang dengan amalan PDP yang dilaksanakan. Menilai kembali pengalaman PDPC yang berkaitan dengan fokus kajian. Okey. So ialah refleksi merupakan muhasabah diri untuk menilai kembali pengajaran yang lalu lah. Kita kena muhasabah diri lah lepas kita dah mengajar tu kan. Okay, contoh penulisan pengajaran yang lalu ni kena tulis lah. Ada luahan rasa, gambaran suasana. Contoh contoh yang di sewaktu saya menyemak karangan murid tingkatan 3 cekal. Ini sekolah menengah saya merasa sungguh terkejut. Ini luahan rasa dia lah. Kerana saya dapati mereka yang telah berada di tahun akhir menengah atas, tahap penguasaan kosakata dalam kalangan murid ini sungguh terhad. Isi yang ditulis juga tidak berkembang. Selain itu, masih ramai murid yang melakukan kesilapan ejaan. Banyak ayat tergantung dibina oleh murid. Mereka menggunakan perkataan yang biasa mereka gunakan dan berulang-ulang apabila ingin menghuraikan tentang sesuatu perkara. Ni salah eja, minta maaf dia. Agak sukar untuk mengembangkan ayat dan saya andaikan ayat-ayat yang dibina kaku kerana tiada perluasan ayat. Ini contoh penulisan pengajaran lalu. Refleksi ni adalah luahan rasa, gambaran suasana apa yang cikgu rasa. Adakah harapan menjadi kenyataan? Perlukah rasa dikongsi? Adakah rasa kecewa, suka, marah, teruja, terkejut? Ini proses muhasabah diri. Jadi ini mendorong rasa untuk melaksanakan intervensi. Gambaran suasana apa yang cikgu lihat, sikap, minat, tingkah laku, sasiah, prestasi, suasana, budaya kelas. Fokus kajian 2.0 lah fokus kajian. Isu keprihatinan. Konsepnya ialah mengenal pasti isu keprihatinan yang berkaitan dengan pengalaman pengkaji dan relevan kepada keperluan murid. Nombor 1 ni benda ni panjang kan, jadi kita simpulkan fokus kajian ni. Simple je cikgu. Depan ni ialah mesti jelas dan tepat, fokus pada satu isu. Apakah yang telah cikgu lakukan, apa yang telah murid lakukan, kenapa isu ni terjadi. Jika perkara ini tidak ditandai, apakah yang akan berlaku. Itu je. Kita kena fikir benda ni je cikgu. Kan? Untuk buat fokus kita. Okay. Jadi pengalaman penyelidik, refleksi PDPC, sumber data kajian lalu. Ini kita kena ada lah untuk kita lakukan fokus. Dan bagaimana memilih dan menempatkan fokus kajian. Ini ada praktikal dengan fokus, kemahiran tajuk, bahan, sasaran, masa dan kaedah. Okey, fokus kajian isu keprihatinan lagi fokus dan praktikal. Ini ayat tadilah yang baca mula-mula tadi. Jadi dia kata murid dia
mempunyai kemahiran penulisan ayat yang sangat terhad. Jadi dia buatlah benda-benda ni kan, kesilapan yang dilakukan oleh murid apa. Jadi dia tengok dari sejarah moralnya, menghurai fakta dan isi penulisan ayat terhad, biasa, kesilapan. Objektif kajian ada dua, cikgu. Objektif am, objektif khusus kan. Jadi kajian tindakan ini dapat khususnya dapat dinyatakan dengan jelas berdasarkan benda-benda inilah dapat diukur dan dinilai fokus. Ini kita simpulkan kat sini. Kajian tindakan terdiri daripada dua. Objektif umum khusus berkaitan dengan PDPC, berkaitan dengan apa yang masalah yang dikemukakan dan boleh diukur dan dinilai. Simple je. Okey. Ini masih lagi berkaitan dengan objektif am dengan objektif khusus. Ini umum lah cikgu. Ini apa yang kita nak. Sasaran kajian ni dia ada bilangan, jantina, kelas kumpulan, prestasi akademik dan ciri-ciri unik. Jadi boleh tengok kat sini ni kan. Kumpulan sasaran terdiri daripada 18 murid tingkatan 4 Jupiter di SMK Seri Cempaka yang menghadapi masalah dalam menulis karangan jenis peribahasa. Dia tulis ada bilangan orang lah, 18 orang. Jantina tak perlulah kot sebab kan sama je. Jadi dia tak fokus pada jantina, dia pada kelas iaitu kelas 4 Jupiter, tingkatan 4. Prestasi akademik dia ada tu. Tengok dia kata 11 daripada dalam tu memang ada 11 orang lah. 11 orang ada 14 orang, 11 orang lelaki, 7 orang perempuan. Purata markah dia 25 hingga 40 melalui 2 latihan menulis karangan peribahasa dijalankan. Jadi dia kata budak-budak ni tak boleh mengenal pasti, tak boleh buat karangan. Jadi dia buatlah kajian tindakan. Jadi sebutkan data dan maklumat responden yang dikaji. So data respon ada, bilangan jantina ada berapa, tulislah kalau ada berkaitan dengan umur, kaitan dengan umur. Tindakan yang dicadangkan ada 3 lah cara kita buat ini. Cara pengumpulan maklumat, tinjauan masalah, analisis tinjauan masalah dan tindakan menangani masalah. Cara mengumpul maklumat melalui pemerhatian semasa murid memberi maklum malas atau melalui buku latihan, pemeriksaan buku latihan, temu bual sesi dengan temu bual guru dengan murid-murid responden, ujian ada ujian prapus, ujian bulanan, latihan fokus. Kalau ada bagi video tugasan bagi kat murid boleh juga jadikan data untuk soal sidik. Kalau buat soal sidik boleh bagi murid isi. Ini adalah dia punya detail lah berkaitan dengan apa yang kita laksanakan pelaksanaan kajian dan tinjauan masalah. Cara kualitatif dan kuantitatif. Analisis tinjauan masalah dilakukan dengan membuat jadual atau apa-apa bentuk data display untuk menunjukkan bahawa anda telah mengumpul data atau maklumat untuk mengetahui bagaimana masalah itu timbul dan masak perkara-perkara yang lain yang berkaitan dengan masalah yang dikaji. Okey, seterusnya. Tindakan menangani masalah nyatakan semua aktiviti bahan dan cara anda membuat pemerhatian untuk menguji keberkesanan tindakan aktiviti yang dijalankan ke arah meningkat kemahiran murid bagi menangani masalah yang telah dikaji. Okey. Ini ialah tindakan menangani masalah. Perancangan kita lah 5.0 pelaksanaan kajian, dalam tu ada 5.3 perancangan tindakan. Ini adalah contoh pelan intervensi, jelaskanlah alat-alat dia. Perancangan dia tu bergaris masa. Kita tengok je kat sini. Dia ada cara teknik rekod pelan intervensi lah, tulislah huraian pada setiap langkah tu. Langkah 1 kita buat apa, langkah 2 kita buat apa, sampailah langkah yang ke-7. Tengoklah berapa langkah kita nak buat kan. Okey, lepas tu format penulisan kajian kertas cadangan ni dari saya sebut tadi 1, 2, 3, 4, 5, 5.1, 5.2, 5.3 ada kos dengan jadual pelaksanaan lah. Kita boleh buat jadual pelaksanaan tu. Okey, jadi saya rasa itu saja. Sekian, terima kasih. Nanti apa-apa boleh hubungi saya lah untuk berkaitan dengan kertas cadangan penulisan kajian tindakan. Terima kasih.